Bersama Cikgu Zulaida, Matematik tingkatan 5. Okey, bertemu lagi kita untuk video dengan standard pembelajaran mendarab dua matriks. Bagaimanakah mendarab dua matriks? Secara umumnya, untuk mendarab dua matriks iaitu A dan B, bilangan lajur matriks A mesti sama dengan bilangan baris matriks B. Bilangan baris matriks A dan bilangan lajur matriks B menjadi peringkat bagi hasil darab dua matriks itu, iaitu matriks A dan matriks B. Contohnya, matriks A dengan peringkat matriksnya adalah M darab N dan B peringkat matriksnya adalah N darab P. Okey, kita kena pastikan bahawa lajur bagi matriks A dan baris bagi matriks B mestilah sama. Okey, apabila lajur pada matriks A dan baris pada matriks B sama, maka operasi pendaraban boleh dilakukan terhadap A dan B. M iaitu baris pada matriks A dan lajur pada matriks B iaitu P akan menjadi peringkat matriks untuk hasil darab matriks A dan matriks B. Iaitu kita akan dapati hasil darab matriks A dan B adalah M darab P, peringkat matriksnya. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Diberi matriks C sama dengan 8, 3 dan matriks D sama dengan 1, 2, negatif 2, 5. Tentukan sama ada pendaraban CD dan DC boleh dilakukan ataupun tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat hasil darab matriks itu. Jadi soalan meminta kita untuk menentukan sama ada operasi pendaraban boleh dilakukan ataupun tidak terhadap matriks C dan matriks D. Okey, cuba kita checklist untuk matriks CD. Okey, kita akan check untuk matriks C dan D. Okey, matriks CD kita tulis semula C 8, 3 dan D 1, 2, negatif 2, 5. Okey, 8, 3 peringkat matriksnya adalah, okey, kena ingat semula baris lajur. Ada 2 baris dan 1 lajur. Jadi, dia punya peringkat matriksnya adalah 2 darab 1. Okey, kita lihat untuk peringkat matriks yang kedua, iaitu 1 baris, 2 baris, 1 lajur dan 2 lajur. Jadi, dia ada 2 baris dan 2 lajur. Jadi, peringkat matriksnya adalah 2 darab 2. Jadi kalau kita perhatikan di sini, lajur bagi matriks C tidak sama dengan baris bagi matriks D. Okey, oleh itu matriks CD tidak boleh dilakukan pendaraban. Jadi jawapan untuk CD tidak boleh. Pendaraban CD tidak boleh dilakukan. Okey, kita lihat contoh yang kedua iaitu D dan C. D, C. Okey, D 1, 2, negatif 2, 5. C 8, 3. Okey, kita perhatikan di sini hasil peringkat matriksnya adalah 2 darab 2 dan peringkat matriks yang kedua adalah 2 darab 1. Jadi kita dapati lajur pada matriks yang pertama dan baris pada matriks yang kedua adalah sama.
Oleh itu, pendaraban DC boleh dilakukan. Okey, selesai untuk soalan ini. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Diberi matriks A sama dengan 2, 3, 1, 5 dan matriks B sama dengan 6, -7, -2, 1. Jadi soalannya, hitung AB. Jadi kita tulis semula penyelesaian AB sama dengan A 2, 3, 1, 5. Okey, 6, -7, -2, 1. Okey, kita akan melakukan operasi pendaraban. Jadi kita akan pastikan matriks yang pertama 2, 3, 1, 5, peringkat matriksnya adalah 2 darab 2. Okey, matriks yang kedua, matriks B, peringkat matriksnya adalah 2 darab 2 juga. 2 darab 2. Jadi mari kita checklist. Okey, didapati lajur pada matriks yang pertama dan baris pada matriks yang kedua adalah sama. Maka operasi pendaraban antara A dan B boleh dilakukan. Okey, kita di hujung, iaitu di sini nombor 2 dan 2 hujung di sini merupakan peringkat matriks bagi hasil darab matriks A dan B. Okey, peringkat matriks hasil darab A dan B adalah 2 darab 2. Matriks AB sama dengan 2 darab 2. Okey, sama dengan 2 darab 2. Oleh itu, kita akan dapat menulis seperti ini. Okey, peringkat matriks AB sama dengan 2 darab 2. Peringkat matriks AB sama dengan 2 darab 2, iaitu 2 baris dan 2 lajur. Okey, jadi kita akan tulis 2 baris dahulu, A, dan di sini pun A. 2 baris dan 2 lajur. Jadi baru satu lajur, maka kita tulis di sini pula A, A. Jadi kita akan dapati kita dah ada 2 baris dan kita ada 2 lajur. Okey. Pertama sekali kita pastikan dahulu peringkat matriks AB. Okey, daripada peringkat matriks pertama dengan peringkat matriks yang kedua, kita boleh dapatkan peringkat matriks hasil darab A dan B. Okey, setelah dapat, kita tulis dalam bentuk yang macam ini untuk peringkat permulaan. Ini adalah kedudukan unsur untuk matriks hasil darab matriks A dan B. Kita sedia maklum bahawa A di sini kedudukannya adalah 1, 1. Kedudukan di sini adalah 1, 2. Kedudukan di sini adalah 2, 1. Dan kedudukan A di sini ataupun unsur di sini adalah 2, 2. Okey, kita dah bincang dahulu bagaimana untuk menyatakan kedudukan suatu unsur dalam suatu matriks. Jadi A11 merujuk kepada unsur tersebut berada pada baris 1, lajur 1. Okey, A12 merujuk kepada kedudukan unsur tersebut pada baris 1, lajur 2. A21 merujuk kedudukan unsur tersebut pada baris 2, lajur 1. A22 merujuk kepada kedudukan unsur tersebut pada baris 2 dan lajur 2.
Okey, sekarang kita akan lakukan operasi pendaraban A dan B. Okey, untuk matriks yang pertama, kita akan ambil baris sahaja. Untuk matriks yang pertama, kita akan menitik beratkan pada baris sahaja ataupun kita fokuskan matriks yang pertama pada baris. Untuk matriks yang kedua, kita akan fokuskan pada lajur. Okey. Kemudian kita akan lakukan operasi pendaraban. 2 didarabkan dengan 6. 2 ni pula akan didarabkan dengan negatif 2. Okey, jadi kita akan tulis 2 darab 6 tambah 3 darab negatif 2. Okey. Seterusnya kita akan ambil baris ini pada matriks yang pertama didarabkan dengan lajur yang kedua pada matriks yang kedua. Okey, kita akan darabkan baris pertama daripada matriks kedua dengan setiap unsur yang terdapat pada lajur yang kedua matriks yang kedua. Okey, sekarang kita akan lakukan operasi 2 ni dengan negatif 7, 3 dengan 1. Kita akan dapat 2 darab negatif 7 tambah 3 darab 1. Seterusnya, okey, mendarabkan baris pada matriks yang pertama dengan matriks yang kedua iaitu lajur sudah selesai. Okey. Okey, jadi kita perhatikan di sini baris 1 lajur 1, baris 1 lajur 1, baris 1 lajur 2, baris 1 lajur 2. Seterusnya kita akan lihat baris yang kedua. Kita akan gabungkan baris kedua daripada matriks yang pertama dengan lajur yang pertama dan lajur yang kedua daripada matriks yang kedua. Begitulah penyelesaian dan langkah-langkah untuk soalan ini. Okey, sekarang kita akan lihat contoh soalan yang seterusnya. Diberi matriks E dan matriks F dan matriks G. Okey, soalan hitungkan A, G, E, B, F, G dan C, G, F. Jadi, mari kita selesaikan untuk mencari G, E terlebih dahulu. Okey, jadi kita perhatikan sini GE peringkat matriksnya adalah 1, 2. 1 baris, 2 lajur, 1 darab 2. Okey, peringkat matriks yang kedua kita akan dapat 2 baris, 1, 2, 3 dan 3 lajur. Jadi peringkat matriksnya adalah 2 darab 3. Jadi kita akan dapati lajur pada matriks yang pertama dengan baris pada matriks yang kedua adalah sama. Jadi operasi pendaraban terhadap dua matriks tersebut boleh dilakukan. Jadi hasil darab dua matriks tersebut, peringkat matriksnya adalah 1 darab 3. Okey, 1 darab 3. Jadi kita tahu bahawa hasil darab dua matriks tersebut,
peringkat matriksnya adalah 1 darab 3. Jadi kita akan buat satu baris. Satu baris berapa lajur? Ada 3 lajur. 1, 2, 3. Okey, ada 3 lajur, satu baris. Kemudian kita akan tulis di sini baris 1, lajur 1, baris 1, lajur 2 dan baris 1, lajur 3. Okey, ini adalah unsur untuk hasil darab dua matriks tersebut. Jadi kita tahu bahawa unsur untuk A11 adalah pada baris dan lajur baris 1, lajur 1. A12 adalah kedudukan pada baris 1, lajur 2. A13 adalah pada kedudukan baris 1, lajur 3. 4, 3, 5, negatif 1, 0, negatif 4, 8, 7. Okey, apakah kaitan unsur yang dituliskan dengan tulisan hijau di sini? Jadi, untuk melakukan operasi pendaraban, matriks pertama sentiasa difokuskan barisnya. Okey, kita akan fokuskan pada matriks yang pertama, baris. Untuk matriks yang kedua, yang perlu difokuskan di sini adalah lajur. Okey, matriks pertama mesti fokus pada baris dan matriks yang kedua mesti fokus pada lajur. Jadi kalau perhatikan di sini, unsur A yang pertama, A11. Jadi baris 1, lajur 1. Bermaksud kita akan melakukan operasi baris pertama daripada matriks yang pertama digabungkan dengan lajur pertama dari matriks yang kedua. Kita akan perolehi 4 darab 5 tambah 3 darab negatif 4. 3 darab negatif 4. Okey. Okey, baris pertama. Okey, kita selesai sudah untuk unsur A11, iaitu baris pertama dari matriks yang pertama dan lajur yang pertama dari matriks yang kedua. Sekarang kita akan cuba untuk mendapatkan unsur A12. Kita akan gabungkan 43 dengan negatif 18. Jadi kita akan perolehi 4 didarabkan dengan negatif 1, 3 didarabkan dengan 8. Sudah memperolehi unsur A12. Okey, sekarang kita akan cuba untuk memperolehi unsur A13. Iaitu gabungan baris daripada matriks yang pertama dengan lajur yang ketiga dari matriks yang kedua. Okey, jadi kita akan gabungkan 4 didarabkan dengan 0 tambah 3 didarabkan dengan 7. Selesai untuk dapatkan unsur A13. Seterusnya kita selesaikan lagi penulisan langkah yang seterusnya. 4 darab 5, 20 tambah negatif 12. 4 darab negatif 1, negatif 4 tambah 24.
4. 4 darab sifar, sifar tambah 21. Jadi kita akan dapat, cikgu sambung di sini. Okey, 3 tambah tolak 12, kita akan dapat 8. Sama dengan 8. Negatif 4 tambah 24 sama dengan 20. Sifar tambah 21, kita akan dapat 21. Jadi jawapan untuk GE ialah 8, 20, 21. Begitulah langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan A. Seterusnya kita lihat soalan B. Okey, kita akan periksa dia punya peringkat matriks terlebih dahulu. Okay, di sini kita akan dapat peringkat matriksnya adalah 2 darab 1. Di sini adalah 1 darab 2. Jadi kita dapati nombor di tengah itu adalah sama. Okey, apabila nombor di tengah itu sama, maka operasi pendaraban terhadap dua matriks tersebut boleh dilakukan. Jadi, kita akan dapati peringkat matriks hasil darab dua matriks itu adalah 2 darab 2. Jadi, kita akan selesaikan, kita akan tulis terlebih dahulu unsur-unsur yang terlibat untuk hasil darab matriks tersebut. 2 baris, 2 lajur. Jadi kita akan tulis dahulu 2 baris, 2 lajur. 2 baris, 2 lajur, dan seterusnya kita nyatakan kedudukan unsur tersebut. Baris 1 lajur 1, baris 1 lajur 2, baris 2 lajur 1, baris 2 lajur 2. Okey. Sentiasa ingat untuk matriks yang pertama sentiasa difokuskan pada baris. Matriks yang kedua sentiasa difokuskan pada lajur. FG FG sama dengan FG negatif 2, 7, 4, 3. Okey, kita akan dapati baris untuk matriks yang pertama ialah negatif 2. Lajur bagi matriks lajur pertama bagi matriks yang kedua adalah 4. Okey, jadi kita akan dapatkan tempat A11 dahulu. A11. A11 baris 1, lajur 1. Jadi negatif 2 darab 4. Okey, selesai untuk unsur A11. Kemudian kita akan lihat unsur untuk A12. 1 pada lajur yang kedua. Pada lajur yang kedua. Jadi, negatif 2 darabkan dengan 3 untuk dapatkan unsur A12. Untuk dapatkan unsur A12. Jadi, kita akan tulis negatif 2 darab 3. Okey. Selesai untuk unsur A12. Kemudian kita akan cuba untuk mendapatkan unsur A21. Itu baris kedua lajur yang pertama. Baris kedua di sini adalah 7.
baris keduanya adalah 7. Okey, kita akan darabkan dengan lajur yang pertama daripada matriks yang kedua. Okey, baris kedua lajur yang pertama. Jadi baris yang kedua adalah 7. Jadi 7 darab. Okey, lajur pertama adalah 4. Okey, selesai untuk dapatkan unsur A21. Kemudian kita cuba untuk mendapatkan unsur A22, iaitu baris kedua daripada matriks yang pertama dan lajur kedua daripada matriks yang kedua. Jadi kita akan darabkan 7 darabkan dengan 3. Okey, tutup kurungan. -2, 4, -2, 3, 7, 4 dan 7, 3. Okey. Seterusnya kita selesaikan. -2 darab 4, -8. -2 darab 3, -6. 7 darab 4, 28. Dan 7 darab 3 sama dengan 21. Okey, itulah cara-cara untuk menyelesaikan soalan B. Okey, seterusnya kita akan lihat soalan C. Seperti biasa, kita akan semak peringkat matriks bagi kedua-dua matriks tersebut. Jadi 4, 3. Jadi kita akan perolehi peringkat matriksnya adalah 1 darab 2. Peringkat matriks ini adalah 2 darab 1. Kita perhatikan nombor di tengah ini sama. Okey, bila sama, maka operasi pendaraban boleh dilakukan. Jadi hasil darab kedua-dua matriks ini, peringkat matriksnya adalah 1 darab 1. Okey, 1 darab 1. Jadi kita akan tulis begini, 1 baris 1 lajur. 1 baris 1 lajur. Maka 1 baris, okey, dan 1 lajur. Okey. Secara umumnya, kedudukan unsur hasil darab GF adalah 1, 1. Okey, hanya ada satu unsur sahaja, iaitu pada kedudukan A11. Kita tulis semula 4, 3 dan -2, 7. Okey, kita akan darabkan. Okey, sentiasa ambil baris bagi matriks yang pertama dan lajur pada matriks yang kedua. Kita dapati matriks yang pertama hanya mempunyai satu baris dan matriks yang kedua hanya mempunyai satu lajur. Jadi kita akan gabungkan 4 dan -2, 3 dengan 7. Jadi kita akan dapat begini. 4 -2 tambah 3 digabungkan dengan 7. 3 darab 7.
Okey. Peringkat matriks hasil darab GF hanya satu unsur sahaja, iaitu pada unsur A11. Dengan langkah yang seterusnya, 4 darab negatif 2 sama dengan negatif 8. Tambah 21 sama dengan 13. Begitulah langkah-langkah untuk pengiraan soalan C. Lihat contoh yang seterusnya. Diberi matriks K dan matriks L, hitung L kuasa 2. Jadi kita akan hitungkan L kuasa 2. Negatif 42 01. L kuasa 2 bermaksud L diulang 2 kali. Jadi diulang 2 kali. Okey. Kita akan tulis peringkat matriks tersebut. 2 darab 2 dan yang ni pun 2 darab 2. Didapati nombor antara dua ini sama. Maka boleh dilakukan operasi pendaraban. Dan 2 di depan, 2 di belakang adalah peringkat matriks untuk hasil darab 2 matriks tersebut. Jadi kita akan tulis kedudukan unsur umum bagi hasil darab 2 matriks tersebut. Itu 2 baris, 2 lajur. 1 1 1 2 2 1 dan 2 2. Jadi ini adalah kedudukan umum bagi hasil darab 2 matriks tersebut. Jadi kita akan buat penyelesaian. Okey, matriks pertama, unsur yang pertama, baris pertama, lajur pertama. Jadi baris pertama iaitu negatif 4 darab negatif 4 tambah, okey, 2 darabkan 0. Okey, seterusnya baris pertama lajur ke 2 negatif 4 darab 2 tambah 2 darab 1 tutup kurungan. Okey, kita akan gabungkan baris kedua lajur yang pertama. Kita akan dapat 0 0 darabkan dengan negatif 4 tambah 1 darab 0. Okey, seterusnya baris kedua 0 darab 2 tambah 1 darab 1. Okey, seterusnya kita akan selesaikan. Negatif 4 16 tambah 2 darab 0 jadi 16. Negatif 4 darab 2 8 tambah 2 kita akan dapat negatif 6. Okey, 0 darab negatif 4 0 tambah 1 darab 0 0 jadi jawapannya adalah 0. Okey, 0 darab 2 0 tambahkan dengan 1 darab 1 kita akan dapat 1. Jadi L kuasa 2 jawapannya adalah 16 negatif 6 0 1. Okey, kita akan lihat contoh yang seterusnya.
Untuk soalan A tadi, kita sudah memperolehi untuk matriks L kuasa 2. Jadi kita akan gunakan matriks L kuasa 2. Diperolehi 16 negatif 6 kosong 1. Kita perolehi L kuasa 2, matriksnya adalah 16 negatif 6 sifar 1. Jadi kita akan gunakan matriks yang diperolehi dari soalan A untuk digunakan dalam soalan B. Jadi kita akan checklist peringkat matriks tersebut. Jadi kita akan dapati peringkat matriks untuk matriks yang pertama adalah 3 darab 2. Peringkat matriks yang kedua adalah 2 darab 2. Kita dapati nombor di tengah ini sama. Bila sama, maka operasi pendaraban boleh dilakukan. Dan kita perolehi nombor di sini. Yang hadapan ni adalah nombor 3. Nombor yang di belakang ini adalah nombor 2. Maka ini adalah peringkat matriks bagi hasil darab KL kuasa 2. Jadi kita akan tuliskan unsur secara umum bagi hasil darab matriks KL kuasa 2. Jadi ada 3 baris. Kita akan buat 3 baris dan ada 2 lajur, 1 lajur dan 1 lagi lajur. Okey, ini adalah kedudukan unsur secara umum untuk hasil darab matriks KL kuasa 2. Jadi di sini kedudukannya adalah 1 1 1 2. Sini 2 1 2 2. Di sini adalah 3 1 3 2. Okey. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk melakukan operasi pendaraban. Jadi kita lihat untuk kedudukan unsur A11 dan sentiasa ingat untuk matriks yang pertama fokuskan pada baris. Matriks yang kedua fokuskan pada lajur. Okey, kita akan gabungkan baris pertama dengan lajur yang pertama untuk A11. Okey, baris pertama dengan lajur yang pertama kita akan dapat 3 darab 16 tambah 2 darab sifar. Okey, seterusnya kita akan lihat untuk unsur A12. Okey, 1 2 maksudnya baris yang pertama, lajur yang kedua. Baris yang pertama iaitu 3 darab negatif 6 tambah 2 darab 1. Okey, selesai untuk unsur A12. Seterusnya kita lihat unsur A21. 21 iaitu negatif 1 16 tambah 5 darab sifar. Kemudian kita akan fokuskan pada unsur A22 iaitu baris kedua, lajur yang kedua. Baris yang kedua, lajur yang kedua. Baris kedua negatif 1 negatif 1 darabkan dengan negatif 6 tambah 5 darab 1. Okey. Seterusnya kita akan lihat pada unsur A31. 3 baris yang ketiga, lajur yang pertama. Jadi kita akan dapat 4 darabkan dengan 16 tambah 2 negatif 2 darab sifar. Negatif 2 darab sifar. Okey, selesai untuk A31. Seterusnya kita akan lihat
unsur A 32. 32. Jadi 4 darab negatif 6 tambah negatif 2 darab 1. Jadi kita akan dapat okey, 3 darab 16 jadi 48. Okey, yang ni kita akan dapat negatif 16. Yang ni kita akan dapat negatif 16. Yang ni negatif 6. 6 tambah 5, 11. Okey, 4 darab 16, 54. 64. 4 darab 16, 64. Tambah sifar, jadi 64 lah. Seterusnya kita akan dapat 4 ni negatif 24, tolak 2, jadi tolak 26. Okey, selesailah untuk soalan B. Seterusnya kita lihat soalan C, iaitu L kuasa 3. Okey, L kuasa 3 samalah kalau kita tulis L darab dengan L kuasa 2. Okey, kita akan dapat jawapan yang sama sekiranya kita lakukan L kuasa 2 darab L. Untuk yang ini, untuk langkah yang cikgu nak tunjuk, cikgu akan gunakan operasi L darab L kuasa 2. Okey, dua-dua cara kita akan mendapat jawapan yang sama. Okey, seperti biasa kita akan checklist dia punya peringkat matriks bagi kedua-dua matriks tersebut. Okey. Okey, sama, maka operasi pendaraban boleh dilakukan. Jadi kita akan lihat peringkat matriks bagi hasil darabnya adalah 2 darab 2. Jadi kita akan tulis unsur umum untuk peringkat matriks hasil darab tersebut. Jadi ada 2 baris dan ada 2 lajur. Kedudukannya adalah 1 1 1 2 2 1 dan 2 2. Selesai. Okey, sekarang kita akan gabungkan baris dan baris daripada matriks yang pertama dan lajur daripada matriks yang kedua. Kita akan perolehi okey, negatif 42 didarabkan dengan 16 sifar. Jadi kita akan dapat negatif 4 darab 16 tambah 2 darab sifar. Okey, seterusnya kita akan lihat pada unsur A12. A12 negatif 42 dan negatif 61. Jadi kita akan tulis negatif 4 negatif 6 tambah 2 darab 1. Okey, seterusnya kita akan lihat unsur A21. 2 1. Jadi kita akan dapat sifar darabkan dengan 16. Sifar darab 16 tambah 1 darab sifar. Okey, selesai untuk unsur A21. Seterusnya kita akan dapatkan untuk unsur A22. Jadi A22 kosong darab negatif 6 tambahkan dengan 1 darab 1. Untuk kurungan. Jadi kita akan lakukan langkah yang seterusnya.
Okey, negatif 4 darab 16, negatif 64. Negatif 4 darab negatif 4 tambah 2, jadi kita akan dapat 26. Sifar darab 16 tambah 1 darab sifar, kita akan dapat sifar. Sifar darab negatif 6 tambah 1 darab 1, kita akan dapat 1. Jadi inilah jawapan untuk soalan C. Mudah sahaja kan? Okey. Seterusnya kita lihat soalan yang berikut. Okey, diberi 6x tolak 5, 2, 1, 3, 4 sama dengan 7, 1, negatif y. Hitung nilai x dan nilai y. Jadi kita akan cuba untuk membentuk persamaan linear. Okey, jadi kita perhatikan di sini peringkat matriksnya adalah 1 darab 2. Di sini adalah 2 darab 2. Dan kita dapati nombor di tengah ini adalah sama. Okey, jadi 2 darab 2 boleh lakukanlah operasi pendaraban. Jadi peringkat matriks untuk hasil darab matriks yang berikut adalah 1 darab 2, iaitu 1 baris 2 lajur. 1 baris 2 lajur. 1 baris 2 lajur. Jadi 1 1 dan 1 2. Ini adalah peringkat matriks untuk hasil darab dua matriks tersebut. Jadi kita akan lakukan operasi pendaraban untuk dua matriks yang terletak di sebelah kiri persamaan. Jadi kita akan dapatkan unsur A 1 1. Jadi kita akan tulis negatif 6x darab 2 tambahkan dengan negatif 5 darab 1. Okay, selesai untuk unsur A1 1. Sekarang kita akan cuba dapatkan unsur A1 2. Itu kita akan darabkan 6x dengan 3, 6x darab 3. Okey, tambahkan dengan negatif 5 darab 4. Okey. Sama dengan 7 1 tolak y. Okey. Kita dapati sebelah kiri persamaan ada satu matriks dan belah kanan persamaan terdapat satu matriks. Jadi ini adalah dua matriks yang sama. Jadi kita akan samakan untuk unsur-unsur yang sepadan. Jadi kita akan dapati negatif 6x2 tambah negatif 5 1 setara ataupun sepadan dengan kedudukan nombor 7. Jadi kita akan samakan. Jadi negatif 6x darab 2 negatif 12x. Kita akan dapat daripada sini kita akan dapat membentuk persamaan linear, iaitu negatif 12x tolak 5 sama dengan 7. Jadi kita akan selesaikan secara algebra. Jadi negatif 12x sama dengan 7 tambah 5. Jadi negatif 12x sama dengan 12. X sama dengan 12 per negatif 12. Jadi kita permudahkan, kita akan dapat negatif 1. Okey, jadi X sama dengan negatif 1. Selesai untuk
Okey, sekarang kita sudah mendapat nilai X, iaitu X sama dengan negatif 1. Sekarang kita akan cuba untuk mendapatkan nilai Y. Kita akan cuba untuk dapatkan nilai Y. Okey, kita akan cuba untuk membentuk persamaan linear. Jadi kita dapati 6x3 negatif 5 darab 4 setara ataupun sepadan dengan 1 tolak Y. Okey, dia sepadan dengan kedudukan 1 tolak Y. Jadi kita akan tulis mula 6x darab 3 negatif 6x darab 3 sama dengan 18x okey, kita akan tulis membentuk persamaan linear, iaitu 18x tolak 20 sama dengan 1 tolak Y. Okey, tadi kita sudah pun memperolehi nilai X, iaitu sama dengan negatif 1. Jadi kita gantikan tempat X ni sama dengan negatif 1 tolak 20 sama dengan 1 tolak Y. Jadi kita akan perolehi negatif 38 sama dengan 1 tolak Y. Jadi di akhirnya kita akan perolehi Y sama dengan 39. Jadi begitulah cara-caranya untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y. Mudah sahaja sekiranya kita sentiasa lakukan latihan. Okey, cuba baca soalan yang berikut. Jadual di bawah menunjukkan unit saham yang dibeli oleh Hairil dan Mahmud. Okey, berikut adalah data yang diperolehi. Diberi harga seunit saham A dan seunit saham B semasa pembelian ialah RM50 dan 82 sen. Hitung jumlah pelaburan Hairil dan jumlah pelaburan Mahmud. Okey, di sini kita perlu darab saham dengan harga belian untuk mendapatkan jumlah pelaburan masing-masing. Jadi kita perlu lakukan pendaraban antara saham dan harga belian. Jadi kita akan susun seperti ini. RM1,000, RM2,000 dan RM6,000. Darabkan dengan harga belian itu RM1.50 dan 0.82 sen. Jadi kita akan lakukan operasi pendaraban. Dan setiap penulisan angka tersebut kita untuk melakukan penyelesaian kita kena faham kedudukan setiap angka itu mewakili apa. Okey, untuk menambahkan pemahaman kita, kita pastikan setiap angka yang kita tulis itu mewakili apa. Dan hasil darab kedua-dua matriks tersebut akan menghasilkan apa. Jadi itu adalah perlu latihan to be yang banyak. Okey, jadi kita akan susun seperti ini. Sebab kita perhatikan di sini, saham A akan didarabkan dengan 1.5. Okey, 4,000 akan didarab dengan 0.82. Maksudnya kita susun secara ini untuk data Hairil punya, dan yang ni untuk Mahmud punya. Jadi dapatlah membentuk matriks seperti ini. Jadi kita akan darabkan. Ini didarabkan dengan 1.5 dan ini pula akan didarabkan dengan 0.82. Kita akan dapat
5,000 darab 1.5 tambah 4,000 darabkan dengan 0.82. Yang ni pula 2,000 darabkan dengan 1.5 tambah 6,000 darabkan dengan 0.82. Untuk yang pertama, kita akan perolehi 10780 dan nilai yang kedua iaitu 2,000 darab 1.5 tambah 6,000 darab 0.82, kita akan perolehi 7920. Jadi, apakah yang diwakili oleh angka tersebut? Okey, untuk nilai 10780 mewakili jumlah pelaburan Hairil. Oleh itu, pelaburan Hairil sama dengan RM 10780 dan pelaburan Mahmud ialah RM 7920. Okey, itu langkah-langkah penyelesaian untuk soalan ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.